Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, hari ini live saya akan bertumpu kepada 3 isu utama. Pertama adalah peringatan terakhir saya kepada Lokman Nur Adam. Kedua, saya akan menjelaskan ataupun mengulas berhubung dengan penghakiman yang dikatakan bocor daripada Mahkamah Persekutuan supaya benda ini tidak diputar belik lagi. Dan yang ketiga, saya akan memberi pendapat saya berhubung kemungkinan Datuk Seri Najib Tun Razak diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong, sama ada ianya akan berlaku dalam masa terdekat atau tidak. So, 3 perkara ni saya akan sentuh. Semuanya pendek, semuanya padu, jadi pastikan anda bersama saya sehingga hujung siaran. Baik, pertama, saya nak beri peringatan kepada Lokman Nur Adam berhubung dengan perkara yang telah saya bangkitkan semalam. Jadi anda boleh rujuk kepada YouTube saya, YouTube Regi Jesse Ritaudin, di mana saya telah menjelaskan mengapa Lokman adalah penghasut berbahaya yang telah memfitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi Lokman telah menimbulkan fitnah, tomahan kononnya Ismail Sabri ada sekongkol dia dengan Mahathir dan ianya ada kaitan dengan mengaibkan Datuk Seri Najib Tun Razak, dan sekaligus menimbulkan persepsi kononnya ada satu konspirasi melibatkan Mahathir, Ismail Sabri dan juga kehakiman. Dan ini terlalu bahaya. Ini bukan hanya lagi menjadi satu fitnah, ianya melibatkan satu hasutan yang mengancam keselamatan negara. Jadi saya telah meminta Lokman untuk memaparkan bukti dalam tempoh 24 jam yang berakhir 8.20 malam ini. Jadi sudah nyata tidak ada bukti yang dipaparkan, dan seterusnya saya telah meminta Lokman jika tak boleh paparkan bukti, saya beri 48 jam untuk memohon maaf. Jadi nasihat saya kepada Lokman, jangan ambil ringan perkara ini, minta maaf sebelum 8.20 malam esok. Sekiranya Lokman gagal melakukan sedemikian, saya ada perbincangan dengan pihak berkaitan, pihak yang rapat dengan saya untuk melakukan langkah lanjut, berkemungkinan besar membuat satu laporan polis berupa jenayah, dan sekiranya laporan itu dibuat oleh saya akan meminta menjemput media untuk hadir sekiranya media sudi hadir. Apa pun saya akan laporkannya juga di sini. So itu pertama. Okey. Jangan main-main Lokman. Jangan main-main isu ni. Jangan putar belik sistem kehakiman, penghakiman yang dibuat. Jangan timbulkan teori konspirasi dengan hanya menabur fitnah. Yang kedua, isu penghakiman, dokumen penghakiman yang bocor. Jadi sebelum saya sampai kepada isu dokumen penghakiman yang bocor, saya ingin jelaskan satu perkara yang telah pun saya jelaskan, telah pun dijelaskan oleh Muhammad Hanif Khatri Abdullah sebelum ini dalam rancangan bersama saya, iaitu dalam Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim tidak semestinya membuat penghakiman secara bertulis yang lengkap. Itu bukan keperluan kerana tidak ada mahkamah yang lebih tinggi dari Mahkamah Persekutuan, dan kes itu tidak akan lanjut ke mahkamah lain. Jadi penghakiman secara bertulis, laporan dan sebagainya boleh juga tidak dibuat, atau jika dibuat, boleh dibuat bagi tujuan rekod dalam masa yang lain. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan datang boleh dibuat. Tetapi mahkamah ataupun panel 5 hakim kesemuanya sudah menerima 176 jilid berkaitan kes SRC bermula dari Mahkamah Tinggi. Mereka dah menerimanya 3-4 bulan sebelum
kes rayuan terakhir ni bermula. Dan di dalam rayuan terakhir yang berlalu, sebenarnya mahkamah boleh juga putuskan untuk tidak mahu mendengar hujahan lisan. Dia hanya berpandu kepada hujahan bertulis yang sudah pun dimasukkan oleh Peguam Najib, iaitu Muhammad Syafiq Abdullah, yang mendakwa ada 94 sebab mengapa Najib tidak bersalah. So, penghujahan bertulis sudah dimasukkan. Jadi, tidak semestinya berlaku penghujahan lisan. Itu adalah budi bicara mahkamah. Maknanya, berdasarkan penghujahan bertulis sahaja, hakim-hakim atau 5 hakim tersebut boleh juga membuat keputusan, memanggil dan terus membuat keputusan, ya, tanpa penghakiman bertulis. Maknanya, apa yang cuba saya sampaikan di sini adalah berdasarkan hujahan bertulis, sebenarnya hakim-hakim sudah boleh, sekiranya mereka ingin melakukan penghakiman bertulis, sudah boleh mula draft, ya, penghakiman tersebut tanpa memerlukan sesiapa membuat penghujahan dan terus membuat penghakiman. Jadi tidak ada sebarang kesalahan konspirasi yang berlaku. Tetapi mahkamah dengan budi bicaranya telah membenarkan dibuat penghujahan dan menetapkan tarikh-tarikh yang berkaitan. Malangnya, Najib dan pasukan dia membuat pelbagai perkara yang bukan hanya melanggari etika guaman, ya, ianya pelik dan tidak masuk akal kerana apabila Peguam Najib meminta penangguhan atas sesuatu yang dilakukan oleh Najib sendiri yang tidak ada kena-mengena dengan mahkamah, iaitu menyingkirkan Syafiq Abdullah dan melantik Peguam baru, itu atas Najib. Jadi ianya melanggar etika guaman jika Peguam baru tu meminta penangguhan. Tetapi Peguam baru tetap meminta penangguhan. Apabila penangguhan itu ditolak, Najib menjadi kelam kabut. Arahan dia kepada Peguam dia berubah-ubah, menyebabkan semua orang keliru. Tetapi mahkamah tetap memberi dia peluang untuk membuat hujahan lanjut. Tetapi Peguam Najib dengan jelas memberitahu dia tidak ingin membuat penghujahan lanjut. Maknanya mahkamah, kalau kita balik kepada asas, ya, mahkamah hanya perlu sebenarnya bergantung kepada penghujahan bertulis yang sudah pun diperolehi, dibaca, diteliti oleh hakim-hakim dah berbulan. Maknanya penghakiman boleh dibuat, draft penghakiman boleh disediakan. Jadi bila Peguam Najib berkata dia tidak ingin membuat penghujahan lanjut, maka draft penghakiman itu boleh juga dibuat pada ketika itu. Jadi tidak ada sebarang perkara pelik yang berlaku. Apa yang pelik adalah niat individu-individu tertentu membocorkan penghakiman itu seolah-olah ianya penghakiman akhir yang bertulis untuk menimbulkan persepsi dan keraguan di kalangan masyarakat majmuk yang tidak faham benda ni, untuk menimbulkan persepsi bahawa ada ketidakadilan terhadap Najib. Sebenarnya pemimpin-pemimpin UMNO yang berteriak mengapa, bagaimana ada penghakiman bertulis ni, faham benda ni, tidak ada yang pelik. Tetapi mereka sama ada berpura-pura tidak faham atau sememangnya buta perundangan, dan menyebabkan mereka bertanya satu soalan yang sebenarnya tidak ada asas, tidak ada apa-apa makna. So what, ada penghakiman bertulis atau draft penghakiman bertulis? So tidak ada isu. Itu yang saya nak jelaskan. Dan menurut mahkamah, bukan hanya penghakiman bertulis, draft penghakimannya, bukan penghakiman terakhir, draft penghakiman bertulis itu dibocorkan, ianya diubah suai. Maknanya pihak-pihak yang membocorkannya sama ada dia mempunyai niat jahat dengan mengubah suai, atau pihak yang dibocorkannya kepada dia telah mengubah suainya dengan niat jahat. Jadi perkara ini sudah melibatkan keselamatan negara. Jadi saya amat menyokong apabila mahkamah membuat laporan polis, dan perkara ini mesti disiasat. Saya memberi sokongan 100% kepada pihak polis kerana ini sebenarnya melibatkan keselamatan negara. Ya. Okey. Yang ketiga, pengampunan. Saya berpendapat bahawa pengampunan awal tidak akan diberikan kepada Najib. Ini pendapat peribadi saya. Hujah saya mudah. Sekarang ni Najib ada beberapa kes lagi yang berjalan di mahkamah, belum lagi diputuskan di peringkat mahkamah tinggi pun.
dua kes utama yang berat, kes 1MDB dan kes pengubahsuaian laporan 1MDB, laporan audit 1MDB. Jadi kes ini belum lagi diputuskan di peringkat Mahkamah Tinggi. Selepas diputuskan di peringkat Mahkamah Tinggi, dia akan melalui proses rayuan berkemungkinan tinggi. Kemudian selepas melalui proses rayuan, ianya akan masuk rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan berkemungkinan tinggi. Jadi sekiranya semua proses-proses ini diguna pakai, maka kes-kes ini boleh berlarutan 3-4 tahun, mungkin lebih. Jadi sekiranya seseorang memasuki, mana-mana pihak memasuki petition pengampunan sekarang, ya, dan selepas memasuki petition pengampunan, kemudian yang di-Pertuan Agong dan lembaga pengampunan mempertimbangkan petition berkenaan dan mempertimbangkan pengampunan terhadap Najib. Saya yakin mereka juga akan mempertimbangkan hakikat bahawa nombor satu, kes SRC Najib yang telah dibicarakan dan diputuskan oleh setakat ini 9 hakim, ya, dengan penghakiman-penghakiman yang cukup padu, ya, ianya melibatkan kedaulatan negara, keselamatan negara, kerana ianya melibatkan kepemimpin tertinggi kerajaan yang telah bersekongkol dengan pihak-pihak tertentu dari dalam dan luar negara, ya, untuk melakukan sesuatu yang melibatkan satu syarikat kerajaan Malaysia sehingga berlaku penyelewengan dana. Okey. Kedua, mereka, saya yakin, akan mempertimbangkan hakikat bahawa kes-kes lain sedang berjalan. Jadi jika Najib diampunkan, bukan hanya ini akan mencala imej negara, barangkali juga istana negara di kacamata rakyat, kerana rakyat sudah cukup faham tahap jenayah yang telah berlaku, kemudaratan kepada imej negara, kedaulatan negara, politik negara yang dibawa oleh tingkah laku pemimpin ini, ya. Mereka juga akan melihat bahawa jika Najib bebas sekarang, kemudian 4 tahun lagi tiba-tiba dijatuh hukum, katakan lebih 10 tahun, maka akan berlaku petition baru pengampunan. Jadi bila berlaku petition baru pengampunan, adakah akan diampun sekali lagi? Kerana kes ini sudah menunjukkan kebarangkalian tahap mana Najib akan dihukum seterusnya dalam kes-kes lain. Termasuk juga kes 1MDB di New York yang telah membuktikan, menerusi bukti yang telah dipamerkan oleh FBI, bahawa 4,500 juta ringgit lebih secara jumlah telah masuk dalam akaun Najib dan anak tiri dia, itu Riza Aziz. Jadi atas dasar itu, saya percaya secara peribadi bahawa pengampunan hanya akan berlaku atau dipertimbangkan selepas semua kes selesai dan hukuman sekiranya ada dijalankan bagi kes-kes berkenaan. Jadi saya secara peribadi berpendapat ini akan memakan masa sekurang-kurangnya 3 hingga 4 tahun. Ya. So itu pandangan peribadi saya. Saya secara peribadi melihat ianya adalah membawa satu impak yang buruk kepada negara jika Najib dipertimbangkan untuk pengampunan dalam masa terdekat. So itu peribadi saya, ya. So itu sahaja pencerahan saya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.